Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, marilah kita sama-sama banyak rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita teruskan program kita di peringkat PPD ini untuk percambahan ilmu, untuk perkongsian, untuk diskusi kita sebagai warga PPD Tanah Merah untuk sama-sama menjadi orang-orang yang cemerlang, orang yang hebat, orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu tajuk, iaitu ciri-ciri individu yang cemerlang. Yang mana perkongsian ini saya cedok daripada hasil pembacaan saya dalam sebuah buku yang bertajuk Mukmin Profesional yang ditulis oleh Fahrul Muhammad Jui. Apa yang saya ingin berkatakan di sini adalah sekadar perkongsian, iaitu idea daripada penulis yang hebat, dan saya kira semua kenal penulis ini, seorang yang sangat aktif dalam bidang menyampaikan dakwah di seluruh Malaysia, secara online, secara bersemuka, yang mana saya begitu tertarik dengan apa yang ditulis oleh beliau dalam bukunya, dalam buku Mukmin Profesional, Telik Mata Hati ini. Dan daripada sumber inilah saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan ciri-ciri individu yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya seperti kita tahu, umat Islam ini sangat sinonim dengan kecemerlangan, yang mana secara tidak langsung, kita sedar ataupun tidak, lebih kurang 10 kali sehari kita diajak kepada kecemerlangan, yakni menerusi kalimah Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju kejayaan, dalam surah azan iqamat. Sebab saja seorang bayi Islam dilahirkan, dia telah diazankan. Begitu juga dengan kita dahulu, diazankan oleh bapa kita, diazankan oleh penjaga kita, yang mana artinya dia telah mengajak kepada kecemerlangan sejak lahir ke dunia lagi. Dan kalimah ini sebenarnya tidak ada dalam agama lain. Tidak ada agama lain selain daripada Islam yang mana menyeru direct umatnya pada setiap hari untuk mencapai kecemerlangan. Ini adalah satu peringatan yang cukup hebat dalam Islam. Ini adalah satu ungkapan yang sering diulang-ulang kepada umat Islam supaya umat Islam sentiasa mengingati tentang kecemerlangan berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat dan segala makhluk yang mana Islam tekankan tentang kecemerlangan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekian malangnya ada di antara kita, ada di antara umat Islam tidak begitu sinonim dengan kecemerlangan ini, tidak begitu hebat dengan kecemerlangan, sedangkan agama kita setiap hari menyeru untuk kecemerlangan. Di mana silapnya? Sama-sama kita lihat, kita tengok, kita muhasabah diri kita sendiri. Apakah lompang-lompang yang ada untuk kita capai kecemerlangan seperti yang dikehendaki oleh pencipta kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ciri-ciri individu yang cemerlang. Ciri-ciri individu yang cemerlang ini cukup penting. Mengapa? Kerana ramai di antara manusia, ramai di antara kita tahu sahaja apa ciri-ciri individu yang cemerlang.
Sebaliknya kita tidak mendalami, tidak menghayati, hanya tahu di akal. Apa yang kita perlu sekarang, kita tahu dan kita hayati, dan biar kecemerlangan itu ada di hati. Kerana di hati inilah akan menggerakkan keseluruhan fizikal kita. Kita akan terjemahkan dalam kerja kita. Kita akan terjemahkan dengan anak-anak kita. Kita akan terjemahkan dengan orang bawahan kita tentang kecemerlangan ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kecemerlangan sebuah keluarga, kecemerlangan sebuah organisasi, masyarakat, bahkan negara sebenarnya bermula dengan kecemerlangan seorang individu, iaitu kita. Faktor manusia ni merupakan prime mover ke arah pencapaian kecemerlangan di tahap yang lebih tinggi dan luas. Dalam organisasi, 3 tonggak kejayaan organisasi, 3 dimensi kecemerlangan organisasi ini perlu ada untuk kecemerlangan dicapai dalam organisasi. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dikatakan dalam buku ini adalah people, process dan purpose, atau 3P. Dan saya sebenarnya tidak begitu betul menyebut istilah-istilah bahasa Inggeris, tetapi saya cuba buat yang terbaik mungkin. Yang mana 3P ni, people, process dan purpose ni, saling berkait rapat antara satu sama lain. Yang mana jika satu faktor, people, process dan purpose, tidak dapat dijalankan dengan baik, maka tidak akan berlakunya kecemerlangan dalam satu organisasi. Kerana tidak ada wacana, tidak ada hubungan di antara 3P ini, maka akan pincanglah organisasi. Jadi yang pertama sekali, yakni people itu, perlu dibangunkan dengan sebaik mungkin. Kerana faktor manusia ini adalah penggerak kepada proses, iaitu P yang kedua. Dan untuk mencapai tujuan, iaitu purpose, maka manusia, proses perlu hebat, barulah capai tujuan proses itu. Jadi, untuk itu kita perlu tahu ciri-ciri individu yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin memperkatakan 2 ataupun 3 ciri-ciri individu yang cemerlang untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, pada hari ini. Yang pertama sekali, ciri-ciri individu yang cemerlang adalah kecerdasan rohani, spiritual conscious, juga disebut kemantapan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kewibawaan dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, penghayatan misi hidup yang tepat dan jelas. Yang keempat, kecerdasan emosi, emotional conscience, juga disebut kemahiran interpersonal, proaktif dan bertindak segera. Seterusnya, pengasih, dan individu yang cemerlang juga mesti terbaik untuk semua urusan. Individu yang cemerlang juga berterusan belajar, disiplin dan motivasi diri, dan peningkatan berterusan dan optimis dalam melakukan sesuatu kerja. Itu di antara ciri-ciri individu yang cemerlang yang mana saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. 2 ataupun 3 sahaja untuk hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama sekali, kemantapan iman. Ini syarat yang pertama untuk kita menjadi individu yang cemerlang. Kemantapan iman ni boleh ditafsirkan kepada kecerdasan rohani, SQ, yang mana ia merujuk kepada kemantapan kekuatan iman. Oleh itu, orang yang cemerlang adalah orang yang mempunyai kemantapan iman dalam Islam. Jika di Barat, ia memfokuskan soal belief, hanya kepada keyakinan terhadap diri sendiri, yakni self-confident. Islam pula sebaliknya, mentafsirkan lebih daripada itu. Soal belief dalam Islam ni dikaitkan terus dengan keyakinan kepada Allah dan hari akhirat.
Keyakinan kepada Allah sebenarnya akan mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap diri sendiri. Siapa yang paling kuat keyakinannya kepada Allah, maka dialah yang paling kuat keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kerana orang yang kuat keyakinan kepada Allah merasa yakin Allah menciptanya bukan untuk disia-siakan. Sebaliknya, dia punya misi yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan di dunia ini. Dan untuk melaksanakan misi itu, dia juga yakin Allah SWT telah memberikan segala kelengkapan dan sumber yang diperlukan. Maha suci Allah, sudah tentu Allah tidak mencipta manusia untuk gagal. Setiap manusia dicipta untuk berjaya. Justru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah tidak akan menzalimi manusia dengan hanya memberi tugasan, tapi tidak memberi segala kelengkapan untuk melaksanakan dan menjayakan tugasan itu. Orang yang mempunyai kekuatan iman, iaitu kekuatan SQ, itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Dia yakin segala kelengkapan zahir dan batin telah dibekalkan oleh Allah untuk dia berjaya dalam hidup. Dia tidak merasa rendah diri. Dia tidak teragak-agak untuk membuat sesuatu kerja ataupun tanggungjawab yang diberikan. Tidak ada hasad dengki dalam dirinya kepada orang lain. Sebaliknya, dia merasa apa yang diberikan Allah padanya sudah cukup untuk mencapai kejayaan dengan kelebihannya yang ada pada diri sendiri. Dia juga yakin, tuan-tuan, dia juga yakin dunia ini tidak akan sempurna tanpa kehadirannya. Maksudnya, dia ada peranan yang khusus dan istimewa di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pakar psikologi juga ada mengatakan bahawa setiap manusia ni adalah unik. Kita ni unik. Tidak ada manusia yang sama antara satu sama lain. Hatta kembar siam sekalipun, walaupun lahir daripada perut ibu yang sama, dia dikandung oleh ibu yang sama, keluar daripada rahim ibu yang sama, tetapi pembawakan, perwatakan, kelebihan tidak sama. Yang mana pengeluaran manusia ini tidak seperti pengeluaran kereta-kereta yang berjaya-jaya, tuan-tuan dan puan-puan, dan tak sama jenis. Dan setiap manusia mempunyai kebakat, kecerungan, kemahirannya yang tersendiri. Dengan segala keunikan itu, manusia berpotensi untuk berjaya dengan syarat dia mempunyai keyakinan untuk memperkembangkan segala potensi ke tahap paling maksimum. Ya, cabarannya ialah bagaimana segala yang diberikan oleh Allah itu hendak dimanfaatkan dan diperkembangkan secara optimal. Dan apabila dia berdepan dengan masalah, dia yakin Allah akan membantunya. Atas keyakinan kepada Allah inilah barulah adanya keyakinannya kepada dirinya sendiri. Dan inilah SQ, iaitu kecerdasan rohani yang tidak akan memudahkan seorang itu kecewa dan berputus asa dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa itulah perkongsian untuk kali ini. Untuk ciri-ciri kecemerlangan seorang individu yang cemerlang, yang mana keyakinan cukup penting dalam diri, iaitu kekuatan iman. Bila ada keyakinan kepada diri, bila adanya keyakinan kepada Allah dengan sendirinya, insya-Allah akan tinggi keyakinan kepada dalam diri kita. Dan bila tinggi keyakinan dalam diri kita, insya-Allah kita akan jadi individu yang cemerlang, dapat melanaskan kerja dengan cemerlang, dapat bergaul dengan cemerlang, dapat menjadi ibu bapa yang cemerlang, dapat menjadi bos yang cemerlang, dan akhir sekali akan lahirlah organisasi yang cemerlang, insya-Allah. Itu adalah perkongsi yang pertama pada kali ini, dan saya mohon jika ada tersalah kata, tersilap bahasa, menyusul 10 jari, mohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sidang pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.